Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu dalam dialog Awani pada malam ini. Reaksi anak muda dan ahli politik begitu tidak menggembirakan apabila kenyataan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim bahawa undi 18 tidak akan dilaksanakan dalam pilihan raya umum kali ini kerana ia begitu lambat dan begitu banyak mengambil masa untuk diproses. Ia menimbulkan kemarahan hampir ke semua pemimpin muda sama ada di blok pembangkang ataupun sebahagian daripada blok komponen kerajaan Perikatan Nasional. Apatah lagi di kalangan anak muda dalam NGO dan juga ahli parlimen belia. Mengapa mereka marah? Kerana undi 18 ini merupakan satu sejarah yang sudah pun diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu di Dewan Rakyat dengan diluluskan sebulat suara bipartisan oleh pihak kerajaan dan juga pembangkang. Satu perkara yang jarang sekali berlaku di Dewan Rakyat kita, dan undi 18 menunjukkan bahawa negara bergerak ke hadapan untuk menghak upaya anak muda dalam sistem demokrasi di negara kita. Walaupun kita bukanlah yang pertama di Asia melaksanakan undi 18 tahun ini, tetapi sekurang-kurangnya kita bersama dengan Liga negara-negara yang sudah menghak upaya anak muda mereka untuk diberikan sebagai hak memilih di dalam setiap pilihan raya umum. Jadi, apakah reaksi anak muda tentang hal ini? Wajarkah undi 18 ditangguh lagi ataupun Kerajaan Perikatan Nasional tidak boleh berkompromi untuk memastikan apa yang sudah diluluskan di Dewan Rakyat ini wajib dilaksanakan dalam pilihan raya umum ke-15. Jadi, dalam sesi kali ini, 3 orang ahli panel yang sudah bersedia bersama saya. Jadi yang pertama, Saudari Syafiqah Zarina Zamsaini, Ketua Pegawai Strategik dan juga bekas ahli Parlimen Belia Malaysia. Apa khabar Syafiqah? Baik, sihat Alhamdulillah. Syafiqah berada di Kota Kinabalu sekarang, ya? Betul. Okey, anak muda dari Sabah sentiasa vokal dalam isu-isu berkaitan dengan anak muda, berkaitan dengan politik dan juga masa depan mereka. Pastinya kita ingin mendengar butiran yang lebih padu, yang lebih padat, yang lebih segar dari Syafiqah sebentar saja lagi. Dan juga yang kedua, tidak asing lagi, selalu muncul di Esrawani, saudara Nabil Halimi, pengasas utama Arus Anak Muda. Nabil, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Rambut semakin handsome nampak. Itulah, tengah MCO ni kan. Alasan yang bagus untuk menyimpan rambut lebih panjang. Okey, yang ketiga kita bersama dengan Cik Aidil Irfan Cik Afero, ahli Parlimen Belia Malaysia. Apa khabar Aidil? Khabar baik Tuan Haji, Alhamdulillah sihat. Pastinya kita ingin mendengar hujah-hujah seperti mana selama ini ataupun sebelum ini Aidil sentiasa vokal berkaitan dengan undi 18 dan antara mereka yang berada di barisan hadapan mempelopori undi 18 ini. Jadi mungkin soalan pertama saya ingin tanyakan pada Syafiqah, apa reaksi awal Syafiqah apabila kenyataan dari seorang yang begitu berpengaruh, yang di-Pertua Dewan Rakyat, orang lama dalam politik, tetapi memberi kenyataan yang seolah-olah mungkin ini kenyataan peribadi tetapi apa pun datang dari mereka yang memegang kuasa iaitu yang di-Pertua Dewan Rakyat. Jadi apa reaksi Syafiqah dengan kenyataan Tan Sri Dr. Rais Yatim berkaitan undi 18 mungkin tidak dapat dilaksanakan kerana birokrasi yang terlampau lama dan panjang mengambil masa? Adakah itu wajar dinyatakan dalam keadaan politik negara sekarang? Okey, pandangan pertama saya bila saya dengar pandangan Tan Sri Dr. Rais Yatim pasal perlu menunda lagi disebabkan kekangan SPR belum bersedia, lepas tu registration is not ready, the list of the young voters are not ready. Memang agak triggered sebagai seorang muda, like we are quite aggressive at times kan. Jadi agak marah bila dengar tu, tapi nasib baik saya sudah mendaftar sebagai pengundi. Jadi tapi saya pasti banyak golongan-golongan anak-anak muda yang di luar yang memang agak marah dengan pandangan yang disuarakan oleh Dr. Rais Yatim sebab I mean it has been 19 months since the legislation has been passed. Takkan cakap lagi. You can't say that it is not ready. 19 bulan masa yang cukup panjang untuk mereka menyediakan list-list pengundi muda dan untuk allocate them to each constituent. So memang alasan yang kurang logik kalau bagi saya lah. Tapi saya pasti banyak juga yang share pemikiran yang sama. Alasan tu tidak boleh diguna pakai. So timbul banyak spekulasi adakah ini disebabkan oleh percaturan politik semasa dengan
kerajaan yang majoritinya agak terumbang-ambing. So kita harapkan kerajaan akan keluar with a good stance. I hope they come out with a statement on their stance on what is the current status untuk undi 18. Kita tidak mendengar kenyataan rasmi dari Perdana Menteri dan juga Menteri-Menteri kanan dalam kabinet yang amat berhormat Perdana Menteri. Apa yang akan dijangkakan? Adakah akan menyokong tindakan ataupun kenyataan Tan Sri Dr. Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara, Syafiqah? Saya pasti kalau nanti Perdana Menteri keluarkan kenyataan, dia tidak akan menyokong pandangan Dr. Rais Yatim, tapi dia akan menyokong undi 18 untuk dipercepatkan. Tapi dari segi procedure, in terms of like berapa cepat pelaksanaan undi 18 ni dapat dilakukan, mungkin di sana kita boleh tengok ada percaturan politik, you know, like words, meanings that are hidden between the lines yang akan dipercakapkan oleh Perdana Menteri dan kerajaan. Menarik sekali, berhati sekali Syafiqah melihat respon kerajaan tentang hal ini. Nabil, apakah reaksi awal anda? Anda agresif membawa suara anak muda di Parlimen Belia. Anda mahukan suara anak muda seringkali yang selama ini dianggap tidak penting diangkat dalam perayaan umum ke-15 akan datang, tetapi dengan kenyataan terkini bagi pihak kerajaan, sama ada ia berbentuk peribadi, tetapi status Tan Sri Dr. Rais Yatim kita tidak boleh ketepikan. Statusnya adalah yang di-Pertua Dewan Negara, walaupun Menteri Undang-Undang pada akhir 2020 dahulu ada membuat kenyataan bahawa pelaksanaan undi 18 boleh dilaksanakan, kalau boleh dilaksanakan hujung 2021, tetapi ini langsung berlawanan sama sekali, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan seperti mana yang Syafiqah katakan tadi, iaitu isu birokrasi. Nabil? Ya saya, bagi saya mungkin kita perlu lihat juga dari konteks adakah statement yang telah diberikan oleh yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim ini mewakili Kerajaan Perikatan Nasional atau tidak. Dan saya kira sebagai anak muda, darah muda ni darah pejuang. Kita akan pastinya marah kerana langkah utama mengapa Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini bersungguh-sungguh untuk melepaskan, meluluskan rang undang-undang undi 18 ini adalah kerana ia adalah stepping stone untuk kita melibatkan lagi ramai anak muda dalam sistem demokrasi negara. Dan saya kira sekiranya kerajaan kini Perikatan Nasional tidak committed ataupun serius dalam menguatkuasakan RUU undi 18 ini, it would cause, akan menyebabkan amarah bagi anak muda dan adalah langkah keterbelakang kerana kita lihat sedangkan negara-negara jiran kita seperti Indonesia seawal umur 17 tahun sudah boleh memilih ataupun membuat keputusan dalam menentukan siapa yang patut memerintah. Dan dari pandangan saya merasakan bahawa ia wajar diluluskan dan alasan yang tidak yang diberikan oleh Dr. Rais Yatim bahawa banyak prosedur yang perlu dilalui itu adalah hanya alasan kerana bagi saya sekarang kita di zaman moden, ya, apa pun berlaku dengan cepat dan proses undi ini sekiranya kerajaan committed ia akan berlaku. Namun kalau kerajaan pun tidak ambil serius tentang isu ini, tentang isu hak anak muda untuk menentukan masa depan negara, I think Malaysia tidak lama lagi akan ketinggalan dengan negara-negara jiran dan saya yakin anak muda ataupun generasi yang akan datang akan tidak dapat menyuarakan apakah hasrat mereka untuk negara Malaysia ini. Nabil, macam mana saya nak menjawab reaksi segera anak saya yang berumur 19 tahun Ya saya. apabila mendengar kenyataan itu? Apa ni? Kerajaan takut anak muda ke? Bosanlah. Itu saja kenyataan spontan apabila saya tanya reaksi beliau pada malam tadi. Apa Nabil boleh katakan dengan, adakah ini mewakili anak muda di luar sana apabila mereka mendengar kenyataan sebegini? Saya cuba berlaku adil. Juga ada beberapa pendapat juga daripada sahabat-sahabat saya di luar sana yang memikirkan bahawa undi 18 ini adalah langkah populis Kerajaan Pakatan Harapan. Namun saya secara personal, saya merasakan kalau bukan sekarang, bila lagi, kerana Dewan Rakyat pun 2/3 undi telah
2/3 undi dimenangi untuk meluluskan rang undang-undang ini, Dewan Negara juga 2/3. Jarang sekali seperti mana Haji Nazri mention earlier lah. Dan saya kira kalau kerajaan tidak serius, maka kita akan ketinggalan. Sekali lagi saya terangkan, kita akan ketinggalan. Dan bagi anak muda seperti anak Tuan Haji Nazri, mestilah dia excited nak tahu macam mana kita nak mengundi ini, nak menentukan masa depan, kerana the millennials right now, mereka memahami cabaran berbeza tau, kerana dengan COVID, dengan norma baharu, bagi mereka cara mengundi adalah the only way untuk mereka bersuara kehendak mereka. Dan saya pasti sekiranya undi 18 diluluskan, ahli-ahli politik akan mengambil ini sebagai langkah lebih serius untuk melihat pada polisi-polisi yang lebih youth friendly. Dan saya lihat bahawa polisi yang sedia ada tidak begitu diambil serius oleh kerajaan dalam memastikan anak muda kita ke hadapan. Okey, itu pandangan awal Nabil, tetapi saya ingin mendapatkan pandangan Aidil. Aidil, antara kita masih tidak mendengar kenyataan rasmi daripada wakil kerajaan yang baru membuat kenyataan, seperti Saifuddin Abdullah, Menteri Penerangan dan juga Komunikasi. Beliau kata beliau sealiran dengan suara anak muda perlu diangkat, iaitu bersetuju undi 18 tidak perlu ditangguh lagi. Yang ada juga kenyataan daripada Ketua Penerangan Armada Bersatu, Armada bukan Ketua Penerangan Parti Bersatu ataupun PPBM, menyatakan mereka rasa kesal. Mungkin itu pandangan peribadi Tan Sri Dr. Rais Yatim, tetapi Penerangan Armada tidak bersetuju untuk menangguhkan lagi perkara yang sudah diluluskan secara bipartisan seperti Nabil katakan tadi di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Aidil, apa pandangan anda? Apa reaksi anda? Okey, pertama sekali bila kenyataan itu dikeluarkan, yang kita rasa seperti anak muda yang lain marahlah, kerana ini menunjukkan ketidakseriusan dan ketiadaan komited kerajaan untuk meneruskan benda ini. Walaupun ada beberapa menteri yang telah mengeluarkan kenyataan, namun benda ini belum secara kolektif menunjukkan keseriusan kerajaan untuk melaksanakan perkara ini. Dan walaupun dah 2 hari kenyataan ini dikeluarkan oleh Tan Sri Speaker, masih belum ada respon daripada mana-mana pimpinan kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rasa agak janggal kerana anak muda kini ni berfikiran kritis. Kita agak janggal kerana pada 2019 ketika usul untuk undi 18 ini diuskan, majoriti yang hadir, 211 orang ahli parlimen yang hadir ketika itu menyokong. Namun sekarang ni kenapa yang bila dah bertukar position tu, seperti mana tapi orang yang sama yang menyokong, kenapa perkara ini tidak diangkat ataupun diketengahkan, walhal mereka menyokong 100% ketika benda ini dibentangkan di parlimen. Dan yang kedua, perkara ini sudah ambil masa yang lama, 2 tahun, dan kerajaan saya rasa tidaklah meletakkan benda ni sesuatu benda yang tidak boleh dijangka. Sudah pasti mereka ada pelannya bila dah diluluskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara, masa digazetkan. Namun alasan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Speaker itu benar-benar janggal. Apakah kerajaan tidak buat preparation yang sepatutnya ataupun ada makna lain sebaliknya? Menarik, Aidil membawa satu kenyataan bahawa kolektif announcement ataupun opinions daripada pihak kerajaan masih tidak didengari, sedangkan mereka juga antara ahli parlimen yang menyokong pindaan RUU undi 18 pada ketika itu. Mungkin Syafiqah, kalau kita lihat dari garisan masa, daripada undi 18 diluluskan di Dewan Rakyat pada 16 Julai 2019, selepas itu diluluskan 2/3 oleh Dewan Negara pada 25 Julai 2019. Pada 3 September 2019, pengurusi SPR ketika itu yang Speaker Dewan Rakyat ketika ini iaitu Azizan Harun memberi 3 komponen utama undi 18. Satu, mewajibkan ataupun membenarkan pemilih umur antara 21 diturunkan kepada 18 tahun boleh menjadi pemilih. Yang keduanya berkaitan dengan
layak menjadi calon 18 tahun, dan yang ketiga pendaftaran sebagai pemilih secara automatik, dan beliau menjangkakan ini memakan masa antara 18 ke 24 bulan, iaitu kalau dapat disiapkan pada akhir 2021. Jadi Syafiqah, ini timeline daripada orang-orang penting dalam melihat sistem demokrasi kita, seperti speaker, seperti pengurusi SPR, tetapi kita tidak dengar kenyataan SPR yang terkini pada ketika ini. Jadi respon Syafiqah, adakah ini memang disorokkan secara sengaja dan mereka mungkin melihat isu pandemik dan darurat ketika ini sebagai satu alasan yang terbaik untuk tidak membawa undi 18 ke arus perdana ataupun perbincangan yang lebih hadapan, ataupun bagaimana Syafiqah? Sudah pasti isu pandemik ini menjadi alasan terbaik untuk menunda pelaksanaan undi 18, sebab kalau kita tengok ordinan darurat 2021, Parlimen tidak boleh bersidang selagi masih darurat. Dan apabila Parlimen tidak boleh bersidang, walaupun penggubalan undang-undang ini telah diwartakan, tapi kalau kita tengok Constitution Amendment Act 2019 Section 1 perkara 2, dia cakap the act will only come into operation pada tarikh yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan tarikh itu sampai sekarang mungkin kita belum dengar lagi, sebab itu adalah tugas AGC untuk bagi tahu kepada rakyat sama ada Agong dah bagi tarikh ke belum. Tapi rasanya setakat ni AGC belum ada buat apa-apa statement tentang itu. Dan other than that, there are consequential changes that need to be made to other acts. For example, macam the Election Offence Act 1954. Perlu ada perubahan kepada undang-undang tersebut untuk memastikan pelaksanaan yang lebih lancar. Dan disebabkan Parlimen tidak boleh bersidang di pandemik ini pasal darurat, jadi mungkin ada masalah procedural, technical, bureaucracy, like kita punya birokrasi kan berlapis-lapis. So like maybe this is also a good time for us to look back at our bureaucracy system. Kita lihat dia punya proses yang sangat panjang dan complicated itu menyusahkan sebuah akta itu untuk dilaksanakan. Jadi itu pandangan saya. Ya, adakah kewajaran juga pihak kerajaan hari ini memberitahu rakyat dan juga ahli parlimen, walaupun persidangan parlimen tidak dapat dilaksanakan ditangguh akibat darurat, wajarkah wakil pihak kerajaan terutamanya Menteri Undang-Undang menjelaskan kepada rakyat, kepada ahli parlimen di mana status undi 18 sekarang? Sangat wajar. Pihak kerajaan perlu beri statement, perlu beritahu kepada rakyat apa status terkini undi 18. AGC juga perlu bersuara sama ada sudah dapat notification daripada Yang di-Pertuan Agong ke belum. Lepas tu Menteri Undang-Undang sudah pasti mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memberi penjelasan kepada anak-anak muda di luar sana kenapa undi 18 ini masih belum dilaksanakan. Tapi kalau kita tengok statement Dato' Taqiyuddin yang last kali, dia kata lewat dia akan laksanakan by Jun atau Julai. Dan apabila kita dengar pula pandangan Tan Sri Dr. Rais Yatim, tiba-tiba dia kata it might not happen because there's a lot more to be done. So kita harap akan ada wakil daripada pihak kerajaan untuk menjelaskan isu-isu ni supaya tidak timbul spekulasi, sebab of course sebagai seorang anak muda kita tak boleh nafikan yang sekarang ni kita lihat usaha untuk menunda, usaha sambil lewa ni yang tidak ambil serius tentang rights for the youth to vote adalah permainan politik. So kita harap ada penjelasan yang terang daripada pihak kerajaan. Adakah Nabil, adakah ini merupakan kenyataan yang sengaja dilakukan bermula dengan Yang di-Pertua Dewan Negara, Speaker Dewan Negara, kemudian mungkin ada susulan daripada pihak kerajaan ataupun mereka yang berkenaan akan memberi penjelasan ataupun dan akhirnya undi 18 tidak akan dilaksanakan, Nabil? Ya, saya yakin bahawa bila kita lihat pada isu undi 18 ini adalah isu yang amat dekat dengan anak muda. Dan betul, kalau parlimen policy ni mungkin ada behind the hands lah yang akan control, bila kita nak bagi statement, ada yang akan menyokong, akan ada politician yang secara tiba-tiba tidak menyokong. Dan saya kira kita perlu berhentikan all this politicking dan kita tumpukan
dari aspek membawa Malaysia ni ke hadapan. Dan secara personalnya saya menghormati pendapat yang dipertua Dr. Rais Yatim. Namun demikian kita perlu juga dengar suara anak-anak muda, dengar juga suara macam Haji Nazri kata, tidak ada statement daripada Menteri Kanan ataupun Perdana Menteri untuk reassure kepada rakyat undi akan dilaksanakan before PRU15. Dan saya kira politician needs to stop politicking. Dan sekiranya saya tidak mahu menuding jari pada siapa-siapa, masing-masing ada pendapat dan pegangan bahawa undi 18 ini wajar atau tidak. But personally bagi saya, ia wajar. Dan saya yakin ahli parlimen yang lain juga merasakan ini adalah masa bagi anak muda untuk melibatkan diri dalam sistem demokrasi seawal umur 18 tahun. Dan ini baru 18 tahun. Kalau kita lihat di Austria, misalnya 2007 mereka telah membenarkan anak muda seawal umur 16 tahun untuk mengundi. Kita baru 18 tahun pun kita dah huru-hara. Apatah lagi di masa bila lagi kita nak mula. Ya. Jadi Aidil, untuk bergerak ke hadapan, mungkin kita melihat hanya undi 18. Seperti mana yang kita tahu, ia merangkumi beberapa komponen utama. Undi 18 diturunkan daripada 21 tahun untuk layak menjadi pemilih, itu satu inisiatif yang agak besar seperti mana kita mulakan program ini. Yang keduanya, 18 tahun layak untuk menjadi calon pilihan raya umum. Dan yang ketiga adalah pendaftaran automatik, iaitu pemilih apabila sampai umur 18 tahun secara automatik mereka berada di dalam daftar pemilih untuk memilih. Jadi mungkin ini satu birokrasi yang panjang dilihat oleh SPR kerana mereka tak cukup kaki tangan, sistem-sistem yang sedia ada, Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya perlu juga diselaraskan, bagaimana memberi butiran-butiran yang berkaitan dengan undang-undang sama ada di peringkat Dewan Undangan Negeri ataupun di peringkat Persekutuan. Jadi untuk berlaku adil, adakah ketiga-tiga ini perlu jalan serentak ataupun undi 18 dahulu? Kalau itu dapat diutamakan menjelang pilihan raya umum ke-15, kalau tahun ini dapat dilaksanakan, anak muda 18 tahun boleh menunaikan tanggungjawab mereka yang sekitar hampir 3.8 juta itu. Aidil, adakah itu sepatutnya digerakkan dahulu? Baik, berkenaan dengan undi 18 dan 3 komponen yang lain termasuk automatik dan sebagainya itu, saya kira sepatutnya perkara ini sudah selesai. Walau bagaimanapun mesti ada red tape dengan izin birokrasi dan sebagainya yang melambatkan perkara ini. Tapi untuk elak benda ini jadi satu bola tanggung pada kerajaan sendiri untuk dalam keadaan terumbang ambing untuk meneruskan survival politik masing-masing, jadi perlu ada tindakan segera untuk memastikan agar anak-anak muda ni reda kemarahannya, walaupun tidaklah automatik dan sebagainya, boleh kita utamakan untuk melaksanakan undi 18 tahun. Jadi kalau kita tengok macam biasa, boleh saja buka pada kata pendaftaran dan sebagainya yang kini saya tengok di grup WhatsApp banyak yang rancak mendaftarkan. Jadi kalau mereka betul-betul dan untuk elakkan daripada kemarahan anak muda ini, sepatutnya mereka boleh utamakan pendaftaran undi 18 tahun ini. Kerana ini adalah suara anak muda, suara yang sudah lama ditunggu-tunggu. Bahkan suara ini akan menjadi suara keramat negara kita pada masa akan datang. Jadi tiada alasan sepatutnya daripada pihak kerajaan dan mana-mana pun, dan patut mereka perlu bergerak mencari alternatif yang lain. Selalu akan ada alternatif dan mereka perlu berusaha untuk capai alternatif-alternatif tersebut. Syafiqah, kalau kita lihat dari aspek perspektif undang-undang, apabila undang-undang sudah diluluskan di Dewan, sama ada di Upper House ataupun di Lower House, Dewan Negara, adakah juga kita perlu melihat peranan AGC, peranan Pejabat Peguam Negara untuk menggazetkan undang-undang ini? Apabila sudah digazetkan, barulah kita akan lihat pelaksanaan itu dapat seperti ball rolling
dapat diteruskan, dapat dilaksanakan dengan pantas, dengan berkesan, dengan efisien oleh semua jawatankuasa ataupun jabatan dan juga kementerian yang terlibat. Jadi adakah itu juga perlu kita lihat? Syafiqah katakan awal tadi itu tidak dijelaskan oleh pihak kerajaan di mana orang kata pun timeline ataupun garis masa undi 18 berada sekarang. Adakah masih di pejabat Dewan ataupun sudah di pejabat Peguam Negara, dan di pejabat Peguam Negara sudahkah digazetkan ataupun bagaimana? Tetapi kita tidak dengar. Menteri Undang-Undang pun kata ia mengambil masa antara Jun hingga Julai 2021. Tak lama lagi ni. Tetapi kita nak dengar sekarang. Syafiqah. Betul. AGC mempunyai peranan yang penting dalam hal ini untuk menjelaskan sama ada seperti yang saya cakap tadi pasal kalau kita tengok Constitution Amendment Act 2019 tu perkara 1/2 dia tulis sana, dia cakap it will come into operation, the act will come into operation on the date where yang di-Pertuan Agong beri. So yang tu siapa yang akan dapat the date is actually AGC. AGC yang akan terima benda tu. So AGC perlu jelaskan kepada rakyat, perlu jelaskan kepada orang muda sama ada dia dah dapat ke belum tarikh tu. Kalau belum dapat, they should give us, like you said, a timeline. A timeline of the implementation untuk undi 18 ni. Lepas tu dari segi yang saya cakap pasal yang ada undang-undang lain yang juga perlu digubal sama. Apabila kita tukar Perlembagaan Persekutuan yang membolehkan anak-anak muda yang berumur 18 tahun untuk mengundi, kita juga perlu gubal undang-undang yang berkaitan dengan Election Offences Act, jadi Election Conduct Regulation. So ada undang-undang lain yang perlu digubal juga, tapi kalau yang kita cakap pasal regulation tu tak perlu, it doesn't have to go to executive power, tak perlu masuk ke parlimen, that is under administrative power. So itu di bawah hak kuasa AGC dan ahli-ahli administratif lain yang turut sama boleh untuk melaksanakan undi 18 tu. Menarik, kita dah cerita tentang dari sudut prosedurnya, dari sudut garis masa undang-undang yang diluluskan sejak 2019 ini hinggalah sekarang, seolah-olah ada orang kata pun ada pegun di situ, macam tidak ada perjalanan yang lancar berkaitan dengan pelaksanaan RUU Perlembagaan Pindaan 2019 berkaitan dengan undi 18 ini. Mungkin Nabil, kalau ini menjadi satu kenyataan rasmi pihak kerajaan, apa kerugian yang Malaysia akan tanggung apabila undi 18 akan ditangguhkan lagi? Kalau ditangguhkan lagi, kita akan lihat kepada satu generasi yang masih ketinggalan dalam melibatkan diri dalam sistem demokrasi negara. Saya ambil contoh, pada umur 18 kita dah boleh, umur 17 kita dah boleh dapatkan lesen memandu. Dan membuat bila 18 tahun ni kita dah kira adults lah, dah dewasa. Dan apabila kerajaan melambatkan proses ini, saya kira kita akan ada satu generasi yang ketinggalan dengan COVID ni, kita ketinggalan lagi dengan melibatkan generasi baru ini di dalam usaha melibatkan diri mereka dalam proses pendemokrasian negara. Dan dengan hal ini saya melihat bahawa kalau dilambatkan lagi ialah adakah kerajaan akan memastikan kalau ditangguh ada sistem yang lebih teratur bagi generasi yang akan datang untuk lebih bersedia lebih bersedia bila undi 18 ini diluluskan di kemudian hari. Namun jika tidak, dan we are at the same, kita masih di takut yang lama. Dan saya kira bila ada sesuatu yang polisi yang baik, kerajaan seharusnya push it forward, kerana at the end of the day ia adalah satu aset kepada negara. Dan bila saya lihat pada generasi saya, masa saya umur 18, saya sudah sedikit melibatkan diri saya dalam memahami sistem demokrasi negara. Dan saya teringin juga pada umur 18, kenapa saya tak boleh mengundi lagi? Padahal saya dah boleh dapat lesen, saya dah boleh a lot of legalities that I can do it on my own. Tapi bila bab mengundi tak boleh.
So saya rasa tersekat. Saya tidak boleh menyuarakan apa yang saya mahukan walaupun saya bersuara di luar. Tapi kalau saya tak ada hak untuk mengundi memilih kerajaan yang akan datang, apakah kedudukan saya sebagai anak muda di negara ini? Walhal kawan-kawan saya di luar sana ataupun di negara lain boleh menyuarakan dan menentukan apa yang mereka mahukan. Dan dengan ini dari aspek kerajaan lah, kita balik semula, kerajaan akan rugi dari segi aspek melihat pemimpin-pemimpin baru yang akan datang. Seawal umur 20, seawal umur 19, kita tak terkejut kalau kita dapat ada Greta Thunberg of Malaysia at the age of 19 sekiranya kerajaan meluluskan undi 18 ini secara lebih awal. Kerana literasi ataupun asas memahami sebuah negara itu akan berlaku secara konsisten sekiranya sekiranya kerajaan meluluskan rang undang-undang ini secara peribadi, pendapat saya. Nabil, adakah ini satu trend establishment mana-mana kerajaan takut kepada suara anak muda dan ketika Pakatan Harapan juga ketika itu diluluskan seolah-olah ada juga suara di kalangan pimpinan Pakatan Harapan anak muda tidak wajar diberikan kuasa sekuat itu. Tetapi hari ini apabila kita melihat Perikatan Nasional menjadi kerajaan, seolah-olah ada tangan-tangan di belakang ini mahu melihat suara anak muda didiamkan ataupun disilentkan. Jadi mengapa pemikiran ini perlu ditukar? Mengapa mereka tidak menganggap anak muda adalah aset mereka? Mereka mungkin akan menjadi penyokong, mereka akan menjadi pembangkang, mereka menjadi anak muda yang kritis. Mengapa anak muda tidak dilihat sebegitu? Selalunya dianggap sebagai pro pembangkang, pro establishment, kataupun anarkis dan sebagainya. Kenapa sampai 2021 pemikiran sebegini tidak berubah? Satu, kalau kita ikutkanlah, kalau saya secara personalnya, kalau kita tengok trend anti-establishment ni, kalau daripada anak muda, mestilah cool lagi kan, lagi pejuang kan, kalau kita melawan kerajaan. Tapi secara realitinya, bila anak muda menjadi anti-establishment ataupun menyuarakan hak mereka secara agresif, maksudnya ada masalah di dalam sistem negara kita. Bukan tak ada, kerana umur 18 ni kita dah boleh berfikir. Kalau kehidupan ataupun seperti contohnya gaji minima, beberapa tahun, saya rasa dalam 10 tahun dah lama tak naik lagi gaji minima ni. Baru naik sikit, itu pun sikit. Dan cost of living masih meningkat. So kalau kita tidak beri peluang kepada anak muda ini untuk mengundi, macam mana mereka ingin suarakan hak mereka? Kalau mereka bumbam sini sana tapi tak mengundi, tak guna. Dan saya kira ahli politik ini, mestilah mereka akan lebih rasa insecurity apabila wajah-wajah baru mula bersuara. Tapi kita perlu raikanlah kepelbagaian. Saya masih menghormati pemimpin-pemimpin yang lebih tua. Namun kita perlu beri ruang kepada generasi baru untuk bersama dan kita bagi ruang untuk mereka explore, memahami demokrasi, kerana itulah demokrasi. Demokrasi ni macam seni lah. Apa-apa pun kita boleh memahami. Sebab itu kalau bagi aspek saya, apa yang berlaku kepada penukaran kerajaan sebelum ini adalah proses demokrasi yang unik. Dan saya fikirkan sekiranya anak muda tidak diberikan peluang dan ada tangan-tangan ataupun ahli politik yang merasakan tergugat sekiranya anak muda ini diberi undi untuk mereka tidak menyokong, tak, itu salah. Kerana kita perlu faham anak muda ni ada yang konservatif, ada yang liberal, ada yang in the middle, ada yang tak tahu nak undi mana. So bagi saya it's about ia merupakan demokrasi ini, untuk saya indah. Apa-apa pun boleh jadi. Dan sekiranya kita kongkong, sebuah negara itu tidak akan ke hadapan. Itu adalah personal pandangan lah bagi saya, pandangan peribadi saya terhadap isu mengapa sampai sekarang kita masih tidak bertukar daripada arah politik yang lebih matang dan memberi ruang kepada anak muda ini.
Aidil, macam mana kita nak menolak tanggapan persepsi anak muda ini monolitik ataupun homogeneous? Nabil dah membawa idea itu tadi. Kita sering menganggap anak muda ni satu aliran je, anti-establishment, pro-opposition. Tetapi realitinya tidak begitu. Mengapa ini perlu kita raikan? Tidak monolitik, tidak homogeneous. Aidil. Baik, mungkin apa orang kata pemikiran ataupun pemahaman tanggapan generasi terdahulu terhadap anak muda ni monogamous dan sebagainya, mungkin kerana mereka dah biasa dalam suasana 60 tahun yang lalu kan, bagaimana propaganda dilaksanakan, dan waktu ini waktu yang lebih terbuka, waktu yang sosial mempengaruhi anak-anak muda. Ini antara faktor utama yang saya rasa boleh mengubah pemikiran anak muda. Anak muda tidak terkongkong dengan satu propaganda saja. Mereka dah lebih kritikal, lebih terbuka. Kalau kat sekolah boleh mengajar kebat dan sebagainya kan. Apa salahnya kalau kita berfikiran ya bahawa anak-anak muda ni lebih kritikal. Mereka tidak taksub pada satu pihak sahaja. Mungkin daripada segi background dan sebagainya mungkin boleh terjadi, namun buat masa ini kawan-kawan saya juga kita boleh lihat berada di pelbagai pihak, di pelbagai sisi, tiada masalah. Sepatutnya mereka itu lihat dengan lebih teliti dan jangan takut, sebab mana yang mampu menambat hati anak muda itu yang akan berjaya lah. Jadi jangan risau kerana kita lebih kritikal, lebih terbuka, tidak hanya orang kata taksub pada satu aliran sahaja. Adakah Aidil merasakan bahawa mereka yang menutup peluang anak muda ini, mereka lah yang akan rugi, mereka lah yang mendapat kataupun impak daripada mereka menutup ruang itu, mereka akan rugi banyak berbanding kalau mereka membuka lebih luas. Undi 18 adalah satu daripada semua perkara-perkara yang dimahukan oleh anak muda. Banyak perkara lagi yang perlu diberikan di hak upaya kepada anak muda begitu. Mungkin pandangan Aidil. Sudah semestinya bila peluang ini ditutup untuk anak muda, perkara ini akan jadi bola tanggung macam saya cakap. Mereka akan letakkan leher mereka semua pada tali gantung sendiri. Buat apa nak checkmatekan diri sendiri kan. Jadi kalau buka peluang, tiada masalah. Ramai juga yang ada di sini, di sana. Jangan risaulah, kita boleh tengoklah orang yang pergi kempen pilihan, kita boleh tengok berapa banyak anak muda kan di mana-mana bahagian pun. Jadi sepatutnya tidak perlu orang kata khawatir mengenai benda ni, dan kesannya jangka masa panjang jika betul-betul mereka tidak committed untuk teruskan benda ni, dan walaupun mereka berjaya mengekalkan tampuk pemerintahan pada pilihan raya akan datang, bila next pilihan raya contohnya, pilihan raya yang seterusnya akan memakan diri mereka sendiri, kerana anak-anak muda yang berada di lingkungan umur saya akan ingat apa yang dilakukan oleh kerajaan itu dan berhati-hati dengan balas dendam anak muda ini. Itu sajalah nasihat saya, sebab mereka apa yang dibentuk anak muda. Satu kenyataan yang agak berani daripada Aidil. Syafika nak tambah tentang itu. Mengapa kita tidak perlu menutup peluang ini dan menganggap semua anak muda ini adalah peluang untuk semua orang, semua ahli politik, semua parti politik. Mereka tidak monogamous, mereka tidak homogeneous, mereka tidak fanatik kepada parti politik ataupun bipartisan politik. Mereka lebih terbuka hari ini sesuai dengan millennials yang terbuka dengan informasi dan juga social media, bukan cara dahulu. Syafika. Saya ingin tambah poin Aidil tadi yang tentang kalau dia tak bagi pun anak muda undi sekarang, tapi 3 tahun akan datang bila dia turn 21, they will still vote. So this is just a time bomb. Kalau kerajaan lengah-lengahkan, tunda-tundakan, it's just a matter of time before the bomb explodes. And then the repercussion will go back to them. Dan tentang anak muda homogeneous, sekarang ni kalau kita lihat banyak anak-anak muda yang bersuara dalam social media, memberi kritisisme, memberi pandangan, beri idea. So mereka tidak terlalu taksub pada satu parti. Sebab saya percaya golongan belia sekarang mereka lebih kritikal, mereka lebih terbuka in terms of like democracy, tak semestinya hanya pada satu parti. Dia boleh menyokong kepada parti
pembangkang, kadang-kadang pada parti yang mungkin more center rather than left and right. And kalau kita tengok ada kemantangan dalam belia-belia apabila bercakap tentang politik, apabila bercakap tentang membina masa depan negara. Dan ini sudah tentu akan menjadi kerugian kepada negara kalau anak muda tidak diberi suara pada pilihan raya yang akan datang ini. Sebab kita tahu pilihan raya yang akan datang ini tak lama lagi, tak jauh dari sekarang, mungkin beberapa bulan, mungkin bulan Jun, mungkin bulan Ogos kan. Dan kita, as for now we see that the young people will not get the right to vote. Tapi kita harap kerajaan boleh mempercepatkan, jangan sambil lewa, jangan tunda-tunda, bagi belia platform untuk bersuara. Sebab kita bercakap tentang, sekarang pada zaman pandemik ni kita bercakap tentang virtual, we are resetting, the whole world is resetting, semua orang bercakap pasal big data, artificial intelligence. Lepas tu Perdana Menteri sendiri telah melaksanakan wawasan kemakmuran bersama di mana Malaysia will be a digital hub for Asia. Tapi macam mana kita nak jadi digital hub for Asia apabila suara-suara anak-anak muda ini yang teknologi savvy tidak diberi peluang untuk mengundi. Dan saya nak petik apa yang Nabil kata tadi, umur 17 tahun boleh memandu, tapi kenapa kita tak boleh mengundi? Betul tak? Dan kita tengok banyak anak muda yang bekerja dalam gig economy, baru umur 17-18 tahun bekerja dalam gig economy, they are subject to tax, we are all subject to law. Doesn't matter what our age are, we are all subject to law. Kita tidak terkecuali daripada undang-undang. Tapi kenapa apabila datang kepada hak untuk mengundi, hak untuk menjadi pemimpin, hak untuk menggubal undang-undang, kita tidak diberi suara dan platform itu? Syafiqah mungkin nak tambah, pandemik seolah-olah sepatutnya kalau pihak kerajaan melihat masa depan dan juga mengambil pengajaran tentang impak pandemik COVID-19, seolah-olah dunia sekarang reset ataupun Malaysia perlu reset polisi-polisi berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sosio-ekonomi, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan anak muda secara khususnya perlu dilihat secara fokus dan juga secara dekat. Apa yang Syafiqah rasakan ini sepatutnya menjadi pengajaran. Kalau pandemik sejak tahun lalu, isu berkaitan dengan kehilangan pekerjaan di kalangan anak muda antara yang tertinggi. Yang keluar graduan saban tahun ratusan ribu, mereka tidak ada lagi pekerjaan. Mereka masih kais pagi makan pagi ataupun involved dengan gig ekonomi. Bukan gig ekonomi yang besar itu, tetapi mereka menjadi rider. Mereka hanya mengambil sebahagian daripada gig ekonomi yang besar itu. Kalau di Sabah mungkin lagi teruk, mereka ramai yang terlibat dalam ekonomi tidak rasmi, bukan makan gaji di sektor kerajaan ataupun sektor swasta, kerana ekonomi di Sabah tidak begitu sifatnya. Jadi ini juga akan menambah kemarahan anak muda jika kuasa mengundi mereka ditarik ataupun dinafikan dalam pilihan raya umum akan datang. Adakah itu juga perlu dilihat oleh mana-mana pihak, tidak kiralah pihak kerajaan ataupun pemain politik? Syafiqah. Sudah pasti apabila Nazri berkata tentang, kalau kita lihat pada Sabah mempunyai kadar pengangguran yang paling tinggi di Malaysia. Selain mempunyai kadar pengangguran yang paling tinggi di Malaysia, kita juga mempunyai kadar kemiskinan yang tertinggi di Malaysia. Ya, sebab betul. ekonomi dekat sana tak sebesar dekat KL. Kalau KL beribu-ribu food panda, beribu-ribu Grab driver, tapi dekat Sabah tak sebanyak itu. Dan kalau kita tengok dekat Sabah, memang banyak anak-anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan sebab peluang pekerjaan pun tak sebanyak dekat Semenanjung. Jadi memang kalau kita tidak lagi diberi platform, kita tidak diberi undi kali ini, di mana perlu anak-anak muda ini bersuara? Sebab kalau kita hanya harapkan sosial media untuk bersuara, adakah pandangan-pandangan kita dalam sosial media itu akan diambil oleh kerajaan? Kadang-kadang tak dilihat pun dalam berjuta-juta komen yang diletak dalam Facebook Perdana Menteri, tak semua Perdana Menteri baca kan, takkan Perdana Menteri ada masa untuk baca semua. So, this pandemic, it gives us time to reflect. Kalau kita tengok pandemic ni, kalau dekat Sabah, kita bercakap tentang virtual learning. Sekarang era virtual learning, tak boleh pergi sekolah. Of course, sekolah baru buka baru-baru ni. Tapi sebelum tu, apabila kita cakap tentang virtual learning di Sabah ni, internet pun ada tempat tiada. Internet kalau ada pun macam kura-kura dia punya kelajuan tu. So, there's a lot of gap. Kita nampak jurang di antara
Semenanjung dengan Sabah tu sangat besar. Kita tengok gap yang tak semua orang ada laptop, tak semua orang ada tablet, tak semua orang ada handphone. Jadi kita perlu sangat pentingnya kita perlu masukkan suara anak-anak muda ini, jadi mereka boleh suarakan apa rintihan, apa masalah, apa concern mereka, apa isu mereka tentang sama ada dari pekerjaan, pendidikan, all the other matters. Kita perlu libatkan anak-anak muda. Mungkin mereka terlupa, mungkin kita perlu sedarkan dalam perbincangan hari ini, Syafiqah. Ketika Pilihan Raya Negeri Sabah, saya ke sana sepanjang 2-3 minggu di sana melihat kempen berjalan. Saya berjumpa anak muda. Kita menganggap bahawa kempen ketika pandemik mungkin mereka tidak akan mengundi, mereka akan boykot kerana mereka penat dah. Pilihan Raya umum 14 mereka dah mengundi, tetapi ada lagi Pilihan Raya Negeri di tengah penggal. Akhirnya keputusan pilihan raya memang berpihak kepada Perikatan Nasional Gabungan Rakyat Sabah, tetapi jumlah pemilih yang turun mengundi masih tinggi. Anak muda masih keluar berbondong-bondong. Mungkin yang di Semenanjung tidak dapat hadir kerana masalah ekonomi, masalah penerbangan, mereka tidak dapat keluar. Tetapi yang di Sabah, mereka aktif sebagai ahli parti, mereka aktif sebagai juru parti, mereka aktif sebagai jurucakap seperti Syafiqah, ahli parlimen belia yang mempromosikan hak mereka sebagai pemilih, dan itu terbukti bahawa suara anak muda matters. Jika itu tidak dapat ditunaikan, adakah kita akan lihat setting Sabah akan sama seperti ini, ataupun kalau mereka tangguhkan untuk mereka jadi pemilih pada 2000 masa 21 tahun, mereka akan jadi lebih vokal dan mereka pasti akan mengubah landscape politik di negeri Sabah. Sebagai contoh, Syafiqah. Sudah pasti kalau kali ini kita nafikan hak-hak anak-anak muda untuk mengundi, pada tahun mungkin 5 tahun akan datang in GE 16 kita akan lihat perubahan yang sangat besar pada landscape politik. Sebab seperti yang Nazri kata tadi, Nazri turun ke Sabah. Kita lihat kempen pilihan raya negeri dekat Sabah dipenuhi dengan anak-anak muda yang turun berkempen walaupun dia masih belum boleh mengundi, masih umur 18 tahun, tapi mereka semua turun datang untuk berkempen. Tapi mereka boleh dibenarkan untuk berkempen, tapi bila datang soal mengundi tak boleh pula. Tak boleh. So sudah pasti apabila undi 18 ini dilakukan, maybe not this GE 15 tapi GE 16, kita akan lihat perubahan besar pada landscape politik. Tapi saya juga nak pick a point where Kerajaan Sabah telah amend the constitution untuk membenarkan 18 tahun dan ke atas untuk bertanding di pilihan raya negeri yang akan datang. Tapi sekiranya federal constitution belum dirubah, that state constitution is masih void lagi lah. Dia kena federal constitution. Okey, Nabil, mungkin nak tambah pandangan Syafiqah tentang itu? Untuk pandangan Syafiqah, saya melihat bahawa macam inilah bila Syafiqah cerita, bila Haji Nazri cerita di Sabah, ramai lagi pengundi muda keluar. Kita dapat, bila I remembered, I ada ingat saya ada baca one of this article untuk di Jepun, apabila mereka menurunkan undi 18 daripada 21 ke 18, mereka melihat bahawa ramai rakyat Jepun yang tidak setuju. Dan tapi pada pilihan raya pada 2009 itu, di negara Jepun, voters turn out untuk anak muda masih tinggi, dan ia melihat bahawa sekiranya kita bagi ruang kepada anak muda ini, mereka akan melaksanakan tanggungjawab mereka, kerana ini itulah masa yang mereka ada untuk melibatkan diri dalam memutuskan keputusan politik negara. Dan saya kira bukan semua anak muda mahu atau ingin terlibat dalam politik ataupun memahami apa itu politik, tapi mereka hanya mahu suara mereka didengar, mereka hanya mahu kerajaan yang menjaga rakyat, kerajaan yang prihatin kepada rakyat, mempunyai polisi yang baik pada rakyat dan lebih youth friendly. Dan kita balik kepada Haji Nazri ada bincang tadi tentang polisi-polisi yang melibatkan sosioekonomi, pendidikan. Sekiranya kerajaan tidak mengambil serius terhadap isu-isu ini, saya yakin kalau undi 18 dikuatkuasakan sebelum PRU 15 dan kerajaan tidak mengambil iktibar ataupun
melihat polisi-polisi ini sebagai polisi yang perlu diperbaharui, maka dengan yakin kerajaan yang memihak kerajaan tidak akan kekal. Dan saya yakin bahawa sekarang ni anak muda dia tidak loyal tau. Anak muda zaman millennials ni very nomadic. Dia orang tak loyal. Okay? Kalau saya dulu guna Android, sekarang saya tengok iPhone menarik, saya beli iPhone. So pada saya sama juga dengan parti politik. Kalau saya rasa Barisan Nasional menarik dahulu, mungkin sekarang saya akan lihat Pakatan Harapan lebih menarik kerana idea yang mereka war-warkan. Dan itu saya lihat bahawa mungkin sebab itu ada ahli politik yang takut. Namun sekiranya you've done the job very well, maka anak muda akan memihak kepada kerajaan yang menjaga mereka. Dan saya fikir ini adalah masa yang terbaik. PRU 15 adalah eksperimen election untuk kita lihat bagaimana daripada 40% sebelum ini PRU 14 anak muda melibatkan diri dalam mengundi. Sekarang akan naik 60% sekiranya diluluskan. Dan saya tidak kalau tidak silap dalam 7.8 juta anak muda akan layak mengundi sekiranya diluluskan pada PRU 15 ini. Dan saya yakin PRU 15 akan menjadi sebuah one election that would not be forgettable to all Malaysian. Menarik. Dan itulah pilihan raya yang akan membuka ruang baru kepada masa depan negara yang lebih progresif, di mana kita dapat lihat adakah rakyat Malaysia ini masih konservatif terhadap pilihan mereka ataupun mereka lebih berani untuk keluar memilih apa yang mereka mahukan, siapakah ahli politik, adakah mereka akan melihat kepada parti ataupun adakah mereka akan melihat kepada polisi yang ataupun manifesto yang diwar-warkan oleh parti politik tersebut. Dan saya berharap agar kerajaan kini meluluskan dan menguatkuasakan secepat mungkin undi 18 ini kerana ini adalah this is the right time actually. Dan I believe that anak muda adalah masa depan negara Malaysia. Anak muda adalah suara yang perlu kita angkat untuk melihat Malaysia lebih progresif berbanding negara-negara yang Asia yang lain. Kerana apa yang saya lihat sekarang kita masih ketinggalan. Okey, akhir sekali, ideal jika undi 18 tidak dapat dilaksanakan, apa tindakan anak muda? Ideal dalam ahli parlimen belia, kita sudah lihat ini bukan perkara baru, sejak 2019 lagi sudah diluluskan, sudah diberi peluang hampir 2 tahun sekarang, tetapi tiba-tiba ada suara ingin ditangguhkan lagi. Jadi jika itu tidak dapat dilaksanakan dan menjadi pendirian rasmi kerajaan, apa tindakan anak muda kalau ideal boleh lakarkan sedikit dalam 1 minit? Baik, kalau sebelum tu kita berharap benda ni diteruskanlah, kalau seboleh-bolehnya diteruskan. Namun begitu, seandainya kalau betul-betul memang inilah campur tangan tak nak kasih benda ini diluluskan, kita akan lihat transisi besarlah dalam landscape politik kita. Kita akan tengok bagaimana keputusan pilihan raya yang akan pada pilihan raya yang akan datang ni, keputusan itu akan menunjukkan betapa kemarahan muda ni pada kerajaan. Perlu ingat, demokrasi akan terus berlaku dalam kalangan anak muda di media sosial yang akan menyebabkan mereka yang menghalang ini akan mengalami kerugian yang besar lah. Jadi itu antara tindakan-tindakan yang boleh anak muda lakukan bila perkara ini betul-betul tidak diteruskan untuk di 18. Akhir sekali, Syafiqah, mungkin Syafiqah akan regroup ahli parlimen belia, fokus undi 18 akan digerakkan semula. Bagaimana Syafiqah? Bagi saya, kalau dari segi usaha kita hanya boleh menggesa kerajaan melalui platform-platform seperti Awani, memberi banyak platform kepada anak-anak muda untuk bersuara. So kita boleh pakai platform seperti Awani, social media untuk menggesa kerajaan untuk mensegerakan, jangan tunda pelaksanaan undi 18 ni. Dan jika
atas apa sebab alasan pun kerajaan menunda pelaksanaan G18 ni, kalau takut suara anak muda, janganlah takut suara anak muda, datanglah ke anak-anak muda, listen to us, listen what is our concern, what is our issue. It doesn't mean that we will not vote for you. We will still vote for you. If that is your concern, come to us and listen to the voice of the grassroots, listen to the voice of the young people. Sebab menunda-nunda ni tak akan membawa kemenangan yang berpanjangan. Mungkin kemenangan sementara ya, tapi kemenangan yang untuk G16 tu mungkin tak boleh dipastikan lagi. So kita harap kerajaan akan memberi ruang untuk anak-anak muda mengundi di pilihan raya yang ke-15 ni. Tapi kalau saya nak cakap dari segi pengamal undang-undang, saya tak akan suggest untuk kita bawa ke mahkamah lah, sebab dari segi practicality-nya, sebab sekiranya dah ada tangan-tangan gaib yang masuk campur, it doesn't make sense for us to even bring it to the court, of course. Terima kasih. Terima kasih ketiga ahli panel muda pada malam ini. Terima kasih anda mempunyai butiran ataupun penjelasan pandangan yang begitu bernas sekali yang perlu didengar pihak-pihak yang berkenaan pada malam ini. Terima kasih Syafiqah Zarini Zaini, Ketua Pegawai Strategik Aizat Shakil and Partners, mantan ahli Parlimen Belia Malaysia dari Sabah. Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda. Terima kasih Nabil. Terima kasih Cik Irfan Cik Afero, ahli Parlimen Belia Malaysia. Itu sahaja perbincangan kami dalam Dialog Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.